Shalom, selamat pagi jemaat semua. Tisyung Ceme Chào An. Kita persiapkan hati ya, mau masuk dalam ibadah, kita boleh menenangkan diri terlebih dahulu. Waman ipe, waman tesin, yau cimpai, waman tesangti. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kita mulai ibadah kita. Jemaat saya undang berdiri. Suci, suci, suci. Oh
Marilah kepadaku semua yang roti dan lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari umat Tuhan semua, kita siap dan berjaga menyambut datangnya Tuhan kita, dan dengarlah suara lonceng berbunyi. Dari surga mulia yang akan kembali, suara tentang lonceng berbunyi. Bangunlah umatnya, hai kau yang menang, yang berjumpa Dia di angkasa. Mulia Kristus Tuhan kembali, mulia umat semua memuji. Siap dan berjaga sambut datangnya, Tuhan kan segera kembali. Dari mana fajar yang terang, Dia akan datang barang-barangnya. Sambutlah umatnya, angkat hatinya, segera kabarkan Injilnya. Mulia Kristus Tuhan kembali, mulia umat semua memuji. Siap dan berjaga sambut datangnya, Tuhan kan segera kembali. Saat Tuhan datang, kan terima pahala pada semua yang percaya. Bangunlah umatnya, sampaikan dunia, biar kau luput dari murka-Nya. Mulia Kristus Tuhan kembali, mulia umat semua memuji. Siap dan berjaga sambut datangnya, Tuhan kan segera kembali. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertatah dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kami jemaat-Mu boleh kembali lagi bersama-sama di rumah-Mu ya Tuhan. Kami mau memuji memuliakan Engkau. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau dan menerima akan kebenaran firman. Ya Tuhan, kami undang Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan menikmati sembah sujud kami, karena hanya Engkaulah Tuhan kami yang layak kami puji dan kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur menyerahkan ibadah kami hanya dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 10 ayat 37 hingga ayat yang ke-39. Kita akan baca bersama-sama Matius 10 ayat 37 hingga ayat yang ke-39. Kita baca dalam bahasa Indonesia dan Mandarin bersama-sama secara perlahan. 1, 2, 3. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku,
ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Biarlah setiap kita boleh bersama-sama berdoa dalam hati, mengakukan segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dan dengarkanlah firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Engkau sudah mendengarkan seruan doa kami yang kami panjatkan lewat tutur kata kami dalam hati kami. Tuhan yang tahu kedalaman hati kami. Tiada dosa yang dapat kami sembunyikan daripada Engkau ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami percaya Engkau sudah mendengarkan setiap seruan doa kami. Tuhan yang Maha Pengampun, mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan, biarlah setiap kami dalam kehidupan kami sehari-hari dan selanjutnya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Menyerupai dan semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami tidak kembali jatuh ke dalam dosa yang sama. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus sudah mendengar setiap doa-doa kita, membasuh kita dengan darah-Nya. Percayakah saudara? Pujian, sudahkah kau disucikan darah-Nya, darah Tuhan Yesus? Bersandarlah pada darah-Nya.
mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Nikanor Nanggaro. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Ya, senang sekali kita bisa bertemu. 很高兴今天能够再一次见面。 Karena kita dalam masa Covid kita tidak bertemu lama ya. 因为在疫情期间，我们停止没有见面很久了。 Tema kita adalah mengasihi Yesus dengan benar. 我们今天的题目是真心的爱主耶稣。 Teks Alkitabnya sudah kita baca bersama tadi. 我们刚才已经念了经文， Sekilas ayat ini tidak sinkron dengan budaya Tionghoa. 看起来这段经文和我们华人的文化不一致。 Karena inti kehidupan masyarakat Tionghoa itu adalah keluarga. 因为我们华人的生活中心就是家庭， Segalanya keluarga. 一切都是以家庭为重。 Bekerja sama-sama keluarga. 我们工作也是为了家庭， Usaha sama-sama keluarga. 我们的事业也是以家 Makan 庭。 juga sama-sama keluarga. 我们在家里一起和家人吃饭， Ribut juga dengan keluarga. 争吵也是和家人争吵。 Jadi apa yang Yesus maksudkan dengan tidak boleh mengasihi orang tua lebih daripada dia? 所以主耶稣说：“爱父母过于爱我的，不配做我的门徒。”到底是什么意思呢？ Apa yang Yesus maksudkan tidak boleh mengasihi anak laki-laki perempuan lebih dari dia? 主耶稣说：“爱儿女过于爱我的，不配做我的门徒。”是什么意思？ Kita akan menyimak dari 1 pasal 10 Matius ini. 我们要从马太福音第10章来思想。 Kiranya Tuhan menolong kita supaya firman hari ini benar-benar menjadi satu pencerahan buat kita dalam keluarga. 求主帮助我们，使今天这个讲题真正的能够帮助我们明白我们与家庭的关系。 Mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. 我们祷告，求主来帮助我们。 Bapa di surga, 天父， kami tidak memahami apa yang Kau maksudkan. 我们不明白你说的是什么意思， Tapi kami tahu roh Allah ada di tengah kami 但是我们知道圣灵在我们当中， dan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, 并且要向我们每一个人说话， menjelaskan apa maksud-Mu kepada kami. 向我们阐明、解释清楚你的意思， Sehingga kami pulang ada sesuatu yang kami bawa untuk keluarga kami. 所以我们回家的时候，我们为我们家庭带了一些东西， Dan kami mengerti siapa kami di hadapan Tuhan. 我们也可以明白在上帝面前我们到底是谁。 Kami membuka hati bagi firman-Mu. 我们打开我们的心，接受你的话语。 Berbicaralah, kami sedia mendengarnya. 愿主向我们说话，我们预备好要听。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. Kita untuk memahami satu pasal Matius pasal 10 ini kita memahami dua hal tentang kasih Allah. 从马太福音第10章，我们要明白2件事关于上帝的爱。 Yang pertama, kita dipilih untuk diselamatkan. 第一，我们被拣选是得蒙救赎。 Jadi kita yang hadir di sini atau siapapun dia yang percaya Yesus, 就是我们今天在这里的，或者每一个相信主耶稣的人， dia adalah orang yang dipilih Tuhan. 他是上帝所拣选的。 Berdasarkan apa saya dipilih oleh Tuhan? 基于什么原因上帝拣选我呢？ Bukankah saya ini pribadi yang tidak layak?
我是一个不配的人。 Jadi berdasarkan kasih Allah. 就是因为上帝的爱， Hanya oleh kasih Allah. 只有因为上帝的爱， Tidak setitik pun jasa kita menjadi dasar untuk Allah memilih kita. 我们完全没有什么贡献，以致上帝可以爱我们。 Karena kasih Allah, Yesus datang berinkarnasi, 因为爱，耶稣道成肉身来到这世上， mengosongkan diri, 他倒空他自己， jadi sama dengan manusia, 成为和人一样， hidup bersama dengan manusia, 与人同住， turun lebih rendah dari manusia. 甚至比众人更卑微。 Kemudian kasih itu bermula dari palungan, 这个爱是从马槽开始的， dari tempat yang sama sekali tidak layak bagi Yesus lahir. 从一个完全不配让耶稣出生的地方， Dan tidak layak bagi kita untuk lahir di sana. 而且对我们每一个人也是一不配的地方。 Semiskin-miskinnya kita, sesusah-susah kita, tidak mungkin orang tua rela melahirkan istri di palungan. 无论一个人他是多么的贫穷困苦，他也不忍心妻子在马槽生孩子。 Tapi Yesus rela datang ke sana. 但是耶稣他甘愿降生在马槽里， Dan berpuncak di Golgota. 在哥哥他山上达到顶峰。 Dia mati karena kehendak Bapa. 他死是因为天父的旨意而死， Karena Bapa murka dan menjatuhkan hukuman bagi semua manusia karena dosa. 因为世人都犯了罪，上帝的震怒临到世 Dan 人身上。 keputusan Allah, murka Allah tidak bisa diredam oleh apapun. 上帝的震怒不能用任何一种其他的方法来解决， Kecuali tebusan yang kudus. 除了这圣洁的救赎， Dan yang bisa menyediakan tebusan itu hanya Allah itu sendiri. 而能够预备这个圣洁的救赎，只有上帝自己本身。 Keadilan dan kasih Allah itu bisa dijadikan, dikombin menjadi satu anugerah besar. 上帝的公义和上帝的爱在十字架上合为一体。 Dan kita diampuni, 我们被赦免， masa lalu dihapus. 我们的过去被抹干净。 Tetapi manusia suka mancing ya. Ada lagu itu dosa dibuang ke tebing di laut gitu ya. Kenapa dibilang begitu? 但是人们很喜欢这个钓。 Karena manusia kita ini kalau ingat dosa masa lalu yang masih enak dipancing lagi dosanya. 我们记得我们以前在罪中的享乐，我们把这个罪再一次调回来。 Diampuni artinya sudah dihapus. 我们的赦免表示说，我们的罪已经被抹干净了， Dan kita diberi anugerah hayat kekal, hayat ilahi. 并且上帝尝试给我们永生、永远的生命。 Hidup Allah itu sendiri dianugerahkan kepada kita. 上帝把他自己的生命赐给我们， Dan kita menjadi muridnya. 我们成为他的门徒。 Semua kita yang percaya adalah murid Yesus. 我们每个相信主的人都是耶稣的门徒， Pengikut Yesus. 耶稣的跟随者。 Dan sejak kita percaya kita terjamin pasti dan kekal secara cuma-cuma. 我们自从信主以后，我们白白的得着永远的确据。 Itu yang pertama, kita dipilih untuk diselamatkan. 这就是第一个，我们被拣选是得蒙救赎。 Yang kedua, 第二， kita diselamatkan untuk diutus. 我们被拯救是要受差遣。 Pasal 10 ini
adalah satu pengutusan Yesus kepada muridnya para rasul. 马太福音第10章是耶稣对他的门徒的差遣。 Yesus berbicara dari hal yang spesifik dan konkret dalam keluarga Yahudi. 耶稣这里说的是用犹太人的家庭观念， Sampai dia berbicara tentang pengutusan gereja. 知道他指向教会的差遣， Sampai batas waktu yang telah dia tetapkan. 一直到他所定的日子。 Inilah masa tugas gereja. 这就是教会的责任。 Sebagai murid Yesus, 我们成为耶稣的门徒， dalam waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan di dalam pengabdiannya kepada Dia. 在上帝所指定的日子里，我们要服侍他。 Kita lihat gambar ini 我们看这一张图表， dari salib dulu, Golgota. 从哥哥他的十字架开始。 Ya, kursornya boleh dipandu, rekan. Salib, kemudian Yesus naik ke surga, 十字架，然后耶稣升天， Roh Kudus turun, 圣灵降临。 dan sejak Roh Kudus turun, 自从圣灵降临以后， pengutusan Kristus bagi gereja sudah berlaku. 基督对教会的差遣就开始了。 Masa waktu pelayanan 这个侍奉的日子， sampai masa sengsara. 一直到苦难的日子， Sampai Yesus datang secara terbuka, itu ada sedikit perubahannya gambarnya ya. 直到耶稣再来。 Jadi garis merah itu sampai Yesus datang secara terbuka. 我们看到红线，一直到耶稣公开的再来。 Karena ada pengangkatan secara senyap. 因为有安静的被提， Itu pengungsian, diungsikan orang-orang percaya. 把信徒们提到天上， Sebelum memasuki masa sengsara yang besar. 在还没有进入大逼迫的时代。 Jadi masa tugas itu sampai Yesus datang terbuka, dan itu disinggung di pasal 10 ini ayat 23. 在马太福音第10章23节有提到关于 Dalam masa ini kita sebagai murid Kristus 在这段侍奉的时间，我们成为基督的门徒， kita memberitakan anugerah Allah, 我们要传讲上帝的恩典， bukan penghakiman Allah. 不是上帝的审判。 Artinya begini, kita mendekati orang dengan anugerah Allah bahwa Yesus mengasihi dia. 我们要接近人，要告诉他耶稣爱他， Bukan melihat kekurangan dan itu menjadi dasar untuk kita ngomong ke dia. 不是看他的缺点，我们要定罪他。 Artinya kita harus memberikan Yesus mengasihi dia, Allah mau menyelamatkan dia. Itu tugas. 这是我们的责任，我们要告诉他，上帝爱他，上帝要拯救他。 Setelah Yesus datang kedua kalinya, nah ini masa 7 sengsara dibagi 2, 3,5 dan 3,5 tahun. 然后是7年的大灾难，分为3年半，前3年半和后3年半。 3,5 tahun pertama itu penderitaan bagi seluruh dunia. 前3年半是对全世界的大灾难。 3,5 tahun yang berikutnya itu lebih fokus ke Timur Tengah, Israel khususnya. 后3年半是集中在中东，特别是以色列。 Dan Yesus juga menyinggung bahwa orang percaya akan diserahkan ke mahkamah agama. 耶稣也特别提到，信徒要被交给审判官， Kepada para penguasa dan raja-raja. 交给国王和那些执政掌权者， Dan akan mengalami penganiayaan. 并且要遭受大逼迫。 Dan penganiayaan itu memang sudah mulai berlangsung hari ini, tapi akan lebih sengit lagi menjelang Yesus datang kedua kalinya pada masa sengsara ini. 这个大逼迫已经开始了，但是
越接近耶稣再来的日子越来越严重。 Setelah Kristus turun bersama dengan umat yang tadinya diungsikan, Kristus akan mendirikan kerajaan 1000 tahun. 耶稣再来以后，他要成立千禧年国。 Jadi ada dua hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, kita selamat karena iman. 有2点我们必须清楚明白的。第一，我们是因信心而得救。 Setelah kita di dalam Yesus, 我们在耶稣里面以后， semua perbuatan kasih kita kepada keluarga kita khususnya dihitung pahala. 我们对我们家庭的爱是等于是上帝的赏赐。 Dan pahala itu akan menyertai kita sehingga kita layak menjadi murid yang layak, memerintah bersama Yesus selama 1000 tahun. 因着上帝的赏赐，我们得到上帝的恩典，我们可以与他一同掌权1000年。 Sehingga di Alkitab ada dua hal yang selalu ditekankan. Kita selamat karena iman. 圣经一直着重告诉我们2点：第一，我们是因信心得救； Tapi hanya orang yang menghayati imannya dalam perbuatan kasihnya kepada sesama bisa memerintah bersama Kristus 但是只有 dalam kerajaan 1000 tahun. 在主的爱里，表现了上 Nanti 帝 kita 爱 selanjutnya 世 akan 人的 melihat. 心，我们才能在千禧年国与上帝一同掌权1000年。 Setelah kerajaan 1000 tahun itu ada namanya takhta putih, pengadilan, penyelesaian akhir dari semua keberdosaan dunia ini. 千禧年国以后，就是摆设大宝座的审判，要审判全世界的人， Baru ada langit bumi baru, 然后才有新天新地， terakhir itu adalah Yerusalem baru. 最后就是新耶路撒冷的降临。 Dan ini berlangsung di dunia, nanti kita akan mengalami kalau kita udah masuk di sana. 这是以后来世要发生的事情。 Nah, ini yang dibicarakan oleh Yesus di dalam pasal 10 Matius ini hanya sampai Yesus datang secara terbuka, dia datang kedua kalinya. Itu konteksnya. 耶稣在马太福音第10章所讲的，只有到他公开再来的时候， Dan murid-murid diutus di dalam konteks ini, dalam waktu seperti ini. 门徒受差遣就是在这一段时间里面。 Nah, ini para rasul diutus sebelum penyaliban. 耶稣他差遣他的使徒，在他还没有上十字架之前， Dan pengutusan ini khusus untuk Israel. 这个差遣是特别为了以色列人， Karena akan ada pengutusan kedua di dalam Matius 28 itu untuk seluruh bangsa. 因为在马太福音第28章以后是对全世界的差遣。 Nah, tugas ini harus berdasarkan kasih dan diresponi dengan kasih. 这个责任是基于爱，并且要以爱来回应。 Kasih yang melebihi segala hal dan diberikan cuma-cuma, itulah dasar kita mematuhi pengutusan ini. 上帝超越一切的大爱，并且是白白赐给我们的爱，是我们去实行这个差遣的基本。 Yesus memberi kuasa 耶稣赐给我们权柄， dan Yesus menjamin semua kebutuhan dan dalam segala hal menghadapi tantangan. 并且他确保我们所有的需要，我们有能力来面对一切的困难。 Itulah jaminan Yesus bagi saya dan kita semua. 这就是耶稣给你和我的保证。 Beritanya adalah berita kerajaan Allah. 这个信息是关于上帝的国度， Jadi realitas kerajaan Allah dan manifestasi kerajaan Allah. 是上帝国度的实现，并且和上帝国度的真实体现。 Realitas kerajaan Allah, inilah gereja, realitas kerajaan Allah itu sendiri. 教会就是上帝国度的
在世上的体现。 Apakah kerajaan Allah itu ada? 上帝的国度真实存在吗？ Di mana Allah memerintah? 在那里，上帝要掌权。 Buktinya adalah gereja ada. 证明就是有教会， Atas gereja Allah memerintah. 上帝掌权在教会之上， Gereja sekaligus penampilan kerajaan Allah itu sendiri. 并且教会也是上帝国度在世上的体现。 Tapi nanti dalam kerajaan 1000 tahun manifestasi kerajaan Allah. 但是以后在千禧年国，就是上帝国度的真实现象。 Semua yang kita imani, yang kita harapkan itu pasti akan terrealisir di sana. 我们所有一切的期盼和盼望，在那个时候就会实现。 Nah, kenapa Yesus mengutus rasul-rasul hanya untuk orang Israel? 为什么当时耶稣差遣使徒只是为了以色列人呢？ Karena kerinduan Yesus supaya Israel bersama dengan dia memerintah dalam kerajaan 1000 tahun itu. 因为耶稣渴望以色列人的家庭能够与他一起在千禧年国掌权。 Dan kalau kita melihat pasal 10, 如果我们再看回马太福音第10章， itu jelas bahwa rasul-rasul itu bukan memenangkan Israel di jalan-jalan atau di pasar-pasar. 我们可以清楚的看见，使徒们不是要在街市上、在城市里来引得以色列人。 Yesus mengutus mereka dan masuk dalam rumah. 耶稣差遣他们是要进入家庭里， Yesus berpesan gini, cari orang yang layak. 耶稣差遣他们去找配得的人。 Kalau dia terima salammu, masuk dalam rumah dia, tinggal bersama dengan dia. 如果他接受你，你就要进入他的家去，与他同住。 Inilah sasaran pengutusan pertama ini, 这就是第一次的差遣的对象， yaitu keluarga. 就是家庭。 Yesus ingin bukan cuma kita selamat dan bersama dengan dia dalam kerajaan 1000 tahun. 耶稣不单单是渴望我们与他，我们得救，然后与他在千禧年掌权。 Yesus ingin kita bersama keluarga kita. 耶稣要我们和我们的家庭一起， Itulah tujuan yang sangat spesifik dan konkret pengutusan ini. 这就是这个差遣的很重要并且很现实的。 Yesus tidak hanya kita senang sendiri, menikmati anugerah sendiri, tapi Yesus ingin saya dan keluarga adalah menjadi bagian dari anugerah Tuhan, jadi murid Yesus. 耶稣不单单是要我们这个人享受他的恩典罢了，但是他要我们和我们的全家一起可以住在他的恩典里。 Inilah kemauan, keinginan Yesus melalui pengutusan yang pertama ini. 这就是耶稣的意愿，透过他的第一次差遣。 Jadi pendekatannya keluarga, 就是家庭的亲近， bahkan tinggal dalam keluarga. 并且要住在家庭里面。 Meskipun nanti ada responnya yang berbeda. 虽然以后可能会面对各种不一样的结果， Ada yang terima, 有的人接受， ada yang tolak, 有的人拒绝， ada yang tentang, 有的人反抗。 tapi persoalannya bukan di sana. 但是问题不在这里， Persoalannya adalah kesadaran kita siapa ada di sana. 问题是我们自己醒悟到我们到底是谁在家庭里面。 Sampai bahkan Yesus menjelaskan ada pertentangan, ada penolakan, mungkin ada penganiayaan oleh keluarga sendiri. 甚至耶稣也提醒我们，我们会面对从家人而来的拒绝和逼迫， Bahkan mungkin sampai kehilangan nyawa. 甚至要赔上自己的生命。 Kita ada di sana
但是我们在那里， mengemban tugas. 我们有一个责任。 Ya, kenapa di sana ada pertentangan antar keluarga? 为什么在家庭里面，家庭人员会有斗争呢？ Sebab dalam Yohanes 1 dalam 1 Yohanes 5 ayat 19, 因为在约翰一书第5章， seluruh dunia sudah di dalam tawanan iblis. 第5章19节，全世界都握在那恶者手下。 Nah, kalau kita membangun keluarga dan juga ada pertentangan, biasa kita pilih mana? 如果我们在家庭里面遭遇到冲突或者斗争，我们会怎么做呢？ Berhenti mempengaruhi anggota keluarga kepada Kristus karena demi keluarga. 我们就停止不向他们传讲基督， Atau kalau ditolak kita akan berkata, malas ketemu. 或者因为遭到拒绝，我们就说罢了，算了啦， Ya, saya segan, saya malas ngomong. 我懒得跟他讲。 Nah, ini yang Yesus maksud. Kita lebih mengasihi keluarga daripada dia. 这就是耶稣所说的爱家庭过于爱他的。 Jadi hambatan utama sebagai utusan, kasih yang mutlak bagi Yesus berubah menjadi mutlak bagi keluarga. 我们成为上帝的使者的主要的拦阻，就是我们对上帝的完全的爱已经改变了，变成对家庭的爱。 Yang utama bagi Yesus jadi utama bagi keluarga. 本来应该是以耶稣为首的，但是现在我们以家庭为首。 Maksudnya apa? 什么意思呢？ Misi Kristus dalam kasih kita harus menjadi yang paling utama. 上帝对我们的爱必须成为我们最大的使命。 Kita tidak bosan-bosannya untuk membangun relasi kasih dengan keluarga sekalipun mereka menolaknya. 我们要不厌其烦地与我们的家人建立爱的关系，虽然他们可能拒绝。 Kita tidak jenuh-jenuh mengingatkan anak-anak, enak besok hari Minggu jangan lupa beribadah. 我们必须不厌其烦地提醒我们的孩子们，明天是主日，你不要忘记去做礼拜。 Tapi papa saya kan ada janji orang. 但是我的父亲与人有约了， Nah ingat ya, beribadah dulu baru kamu pergi dengan teman. 你要记得，你要先去做礼拜，侍奉上帝，然后你才去 Karena 跟 kita ini 别人。 adalah utusan untuk membawa mereka keluarga mengenal dan mengasihi Yesus. 因为这是我们的使命，要带领我们全家人认识主，并且敬拜主。 Belakangan ini ada hal yang saya tidak memperhatikan, cuma kebetulan aja. 最近有一些事情我偶尔注意到。 Saya ke mall belanja, 我去商场买东西， ketemu keluarga ini ke mall. 然后遇见一个家庭在商场里， Tapi keluarga ini jarang beribadah. 但是这个家庭他们很少来做礼拜， Sudah anggota gereja, 他们已经是教会的成员， pernah juga aktif. 曾经也热心侍奉。 Saya terpikir, kenapa orang bisa membawa papa mama ke mall tapi tidak membawanya ke gereja, padahal mereka anggota gereja. 我就想，为什么他们成为教会的成员，没有带他们的父母亲去教会做礼拜，但是能够带他们去商场逛？ Salah gak? Nggak salah. 错吗？不错。 Karena dia sebagai anak Tionghoa yang mau berbakti kepada orang tua. 因为他是一个要孝顺父母亲的华人。 Terus ayat ini salahnya di mana? 然后这一节
经文有什么错呢？ Anak yang lupa misi Kristus atas dia. 这个孩子他忘记了基督的使命在他身上。 Seharusnya dia memberi semangat bagi orang tua, Papa ibadah dulu Papa. 他其实应该先鼓励他的父母亲来做礼 Papa 拜。 datang hari Minggu ke gereja dulu. Nanti Lipai-tian. saya yang temanin Papa. 礼拜天先带父母亲来教会做礼拜，然后才带他们出去逛街。 Nah, inilah misi yang Yesus inginkan sebagai utusan. 这就是耶稣要我们成为他的信徒的使命。 Kita tidak salah mengasihi keluarga. 我们爱家庭是应 Kita 该 tidak 的， salah mengasihi dan memberikan fasilitas kepada anak-anak kita. 我们爱我们的儿女，给他们好的资源是 Tapi 应该的。 kita jangan lupa sebagai utusan Yesus untuk menjalankan misi Kristus atas kita sebagai murid Kristus. 但是我们不要忘记，我们成为基督的门徒，有上帝的使命在我们身上，我们必须对我们的家庭负责任。 Kalau kita menjadi utusan yang lupa misinya tujuan Kristus, 如果我们成为基督的门徒，我们忘记了基督给我们的使命， bisa-bisa ketika Yesus datang kita menjadi utusan yang tidak layak. 那么在耶稣再来的时候，我们可能会成为不配做上帝使徒的人， Karena kita menjadi orang percaya yang tidak berpahala. 因为我们虽然信主，但是我们得不到赏赐。 Tentu sikap kita ini juga iblis juga senang kalau kita tidak ngomong Injil, kita tidak menghayai keluarga, ayo beribadah, ayo datang ke hari Minggu, hari ibadah, harus beribadah. 当然，如果我们这样的松懈，那么魔鬼他也很高兴，我们没有热心的邀请带领我们的家人，礼拜天一定要来做礼拜。 Memang tidak mudah kita menjadi murid Yesus. 做耶稣的门徒实在是不容易的事， Tapi kita sudah dijamin kuasa untuk mengatakan dengan kuasa. 但是耶稣已经赐给我们权柄。 Kadang-kadang kita berpikir, ya udah besar, udah berkeluarga, kita nggak usah lagi ingatkan dia, ayo baca Alkitab, berdoa, beribadah. Jangan lupa ajak istrimu, anakmu berdoa. 也许我们往往觉得孩子们都大了，他们有了家庭，我们不必再一直跟他们说你要带你的家人来教会做礼拜。 Waktu masih ada. 在还有时间的时候， Terakhir, 最 oh 后 bukan, ini bukan terakhir. Contoh hamba yang tidak layak. 不配做耶稣门徒的人例子， Saya mengajak kita membaca Matius pasal 25. 请大家翻开马太福音25章 Ayatnya yang ke-24. 24节。 Kita cukup baca satu ayat saja karena ayat ini saya yakin kita sudah tahu ya. 我相信大家都 Kita 很 baca 熟悉。 bersama ya. Umi. Matius pasal 25 ayat 24. 马太福音25章24节， Mari kita baca bersama. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut di tempat yang mana Tuhan tidak menanam. 我们我们一起读。那领1000的也来说：“主啊，我知道你是仁心的人，没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛。” Jadi perumpamaan tentang talenta itu fokusnya ke hamba yang 1 talenta. 这个关于忠心仆人的比喻，
着重在这领1000银子的仆人身上。 Karena yang paling berbahaya adalah yang punya 1 talenta. 因为最危险的就是那只有领1000银子的仆人。 Bahwa setiap orang percaya minimal 1 talenta. 每一个信主的人，最少上帝都给他有一个恩赐。 Tapi banyak orang percaya selalu mengatakan gini, saya nggak bisa apa-apa, dia yang bisa, saya nggak bisa apa-apa. 但是很多信主的人却常常说：“我什么都不会，他会，他让他做，我什么都不能做。” Biasa iblis tuh senang gitu, ya benar gitu kan. 撒旦魔鬼 support 最喜 gitu 欢 kan, supaya kita tidak melayani. 最喜欢这样的想法。对呀、对呀、你就不用侍奉了。 Itulah kenapa ini menjadi inti daripada perumpamaan ini. 所以这个领1000银子的，就是这个比喻的中心。 Karena 1 talenta sangat mudah kita abaikan. 因为我们很容易忽略掉这一个恩赐。 Jadi kalau kita diutus oleh Tuhan pasti ada talenta. 如果上帝差遣我们，他必定赐给我们有恩赐。 Kita diutus di dalam keluarga dalam rangka tujuan Yesus ingin bersama keluarga di dalam kerajaan Dia. 上帝差遣我们在家庭里，就是要我们能够与我们的家人一起在他的天国里。 Jadi dalam Matius ini pasal 24-25 itu ada 3 contoh hamba yang tidak layak. 在马太福音24和25章有讲到3种不配做耶稣门徒的例子。 Saya tanya selamat ya? 请问他们有没有得救呢？ Kita selamat hanya oleh iman. Tapi kita selamat hanya oleh iman. 我们是因信得救。 Tapi dalam konteks ini Yesus berbicara siapa yang akan masuk memerintah bersama Dia dalam kerajaan 1000 tahun. 但是在这里，耶稣提到，谁有资格能够与他在1000年国度里一起掌权？ Hanya mereka yang telah menghayati misi Kristus di dalam hidupnya. 唯有那些在他们的生活中活出上帝使命的人。 Bagaimana mereka yang tidak melakukannya? 那么那些没有行出来的人又怎么样呢？ Sudah percaya Yesus tapi tidak menunjukkan buah-buah dari pertobatannya. 虽然信主了，但是却没有结出悔改的果子来。 Sudah percaya Yesus tapi tidak ada keinginan untuk menjadi berkat bagi keluarga dan membawa mereka percaya Yesus. 虽然信主了，但是没有意愿要成为别人的祝福，要带领家人来归向主。 Jadi orang seperti ini tidak akan memerintah bersama Yesus. Berada di tempat yang paling gelap ini di dalam pasal ini. 这种人，他们没有资格与耶稣在1000年国一起掌权。 Di sana ada ratap dan gertak gigi. 他们是要被丢在外面黑暗里，哀哭切齿。 Ratap dan gertak gigi ini berbeda dengan penderitaan di kolam neraka, berbeda. 这里所说的哀哭切齿和在地狱的硫磺火湖里的痛苦是不一样的。 Ratap itu artinya menyesali diri. 哀哭就表示说后悔自责， Gertak gigi itu mengutuk diri. 切齿就是他自己责备自己。 Dia tidak masuk memerintah dalam kerajaan Kristus selama 1000 tahun. 他不配与基督一起进入1000年国。 Tapi nanti dia sudah dapat tiket masuk hidup yang kekal. 但 Karena 是 dia beriman pada Yesus. Itu bedanya. 但是因为他信主了，他能够进入那永生的国度。 Nah, Alkitab tidak menjelaskan di ruang gelap itu hanya menyatakan ada ratap dan gertak gigi. 圣经没有很清楚的说，就说在黑暗里有哀哭切齿。
Ini topik tersendiri, kita lanjut. 这是另外一个课题。 Next berikutnya teman-teman. Tolong slide berikutnya. 我们继续看下一步。 Oke, sekarang kita slide terakhir. 最后一节， Murid yang berkenan kepadanya. 讨主喜悦的门徒。 Selalu Yesus bertanya, apakah kita mengasihi dia? 耶稣总是问我们爱不爱他。 Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 他问彼得：“你爱我吗？” Sampai ditanya 3 kali. 问了他3次。 Jadi ini menyatakan tentang kasih kitalah yang mendasari kehadiran kita dalam keluarga. 这就表明是我们对耶稣的爱，成为我们爱我们家庭的基础。 Sebagai utusan Kristus. 我们是基督的使徒， Kita memang wajib mengasihi orang tua kita selagi ada kesempatan. 当我们还有机会的时候，我们要爱，要孝顺我们的父母。 Tapi misi Kristus menghendaki anggota keluarga kita memerintah bersama dia dalam kerajaan 1000 tahun. 但是基督给我们的使命，就是我们要和我们的家庭一起在1000年国掌权。 Jadi ketika kita berhenti untuk memegang amanat Yesus, 如果我们停止实行基督的使命， kita disebut hamba yang tidak layak. 我们成为不配的门徒。 Karena itu kasih yang paling tinggi, kasih yang paling mutlak, yang menggerakkan kehidupan kita, menggerakkan iman kita. 因为这是至高无比的爱，来推动我们的一生。 Orientasi kasih kita pada misi Kristus, kasih yang mutlak dan rela berkorban apapun tantangannya. 我们的爱就是推动我们，就是上帝那无比的爱，推动我们去爱去实行上帝的使命，无论要遇见怎么样的困难。 Kita semua berdiri di sini, tapi di depan kita masih ada waktu. 我们大家站立在这里，但是我们前面还有时间， Dan waktu itu adalah sisanya. 这是余剩的时间。 Benar ya, sisanya semua. Saya usia 63. 我今年63岁， Saya nggak tahu sisanya berapa tahun lagi. 我不知道我还余下多少年。 Murid-murid diutus itu dengan usia yang sudah mungkin umur berapa mereka, 40, 50. 使徒们他们被差遣的时候，大概也是40多岁、50多岁之间。 Dan di dalam tradisi semua murid-murid itu mati syahid. 按照圣经，那么所有的使徒都是殉难而死的。 Tapi mereka mengisi sisanya di atas misi Kristus. 但是他们一生余下的年的都是以基督的使命来充满， Dalam keluarga, khususnya dalam konteks ini. 特别是在家庭里面。 Bapak Ibu yang saya kasihi, 我所爱的弟兄姐妹们， jangan lelah menghayal-hayal keluarga. 我们不要厌烦邀请我们的家人， Jangan jenuh-jenuh berbuat baik kepada keluarga, apalagi orang tua. 我们不要厌烦对我们的家人好，特别是对我们的父母 Tapi 亲。 ingat, keinginan Yesus bukan hanya kasih sebatas kita hidup di dunia ini. 但是要记得，上帝的使命不单单是我们在这世界上爱我们的家人， Yesus merindukan orang tua kita. 耶稣渴望我们的父母亲， Yesus merindukan anak-anak kita. 还有我们的孩子们。 Yesus merindukan orang yang hubungan paling dekat dengan kita dalam keluarga. 耶稣渴望与我们在家里最亲近的、最亲密的家人。
Itulah mendasari pengutusan yang pertama sebelum penyaliban. 这就是他上十字架之前的第一个差遣。 Mari kita melihat ke depan. 让我们大家都向前看， Mari kita melihat keluarga kita. 我们看我们的家庭， Kita ingatkan anak-anak kita. 我们提醒我们的孩子们， Nah, jangan lupa beribadah. 孩子啊，你不要忘记， Kita bisa Simpai berkunjung dulu. keluarga dan berdoa. 我们带领我们的家人一起来祷告。 Waktu saya membawa keluarga saya pindah ke Manado 1998, 当98年我带我的家人搬到Manado 的时候， karena saya tidak mau lagi ke Jakarta karena saya ingin memenangkan keluarga di sana. 那个时候我离开野城，因为我要向我在 Manado 的家庭传福音。 Semua dibawa ke Manado sampai tali jemuran saya bawa. 我把我全家都搬到 Manado 去， Karena saya ingin seperti saya mengalami di sana banyak Kristen turunan yang tidak punya kepastian keselamatan. 因为我知道在 Manado 那边有很多传统的基督徒，他们其实不明白救恩的道理。 Tahun kedua anak saya sakit. 第2年，我的孩子病了， Sakitnya alergi udara. 他的病就是对空气的敏感。 Itulah saran dokter di Jakarta ini, Pak, tidak ada obatnya alergi udara. 在野城的医生告诉我，对空气的敏感是没有药的， Bapak harus pindah dari daerah itu. 你必须搬到别的地方。 Saya agak sedih Bapak Ibu. 那个时候我很伤心， Karena saya sudah melepaskan semuanya di Jakarta untuk di sana. 因为我已经放弃了野城的一切，决定搬到那边。 Saya bilangnya, saya hamba Tuhan, saya adalah pengikutmu, saya ikut aja. 我对主说，我是你的门徒，你差遣我去哪里，我就跟随。 Dan dari Manado ke Jakarta, saya gabung GPMRI tahun 2000. 我就离Manado。 tahun 2000. 2000年我就进入Manado 的宣道堂侍奉。 Waktu di Manado anak saya sakit, saya membawa anak saya ke 6 dokter spesialis anak. 我孩子生病的时候，我带他去看了6个专科医生。 Ada satu dokter yang memarahi saya. 有一个医生就骂我， Ini praktek di rumah. 这是在他家里的诊所。 Dia bilang gini, Bapak kenapa datang udah jam 8 malam? 为什么你晚上来我这里？ Saya jam 9 saya harus tutup praktek ini karena saya dengan keluarga ada persekutuan. 我9点钟就要关闭诊所，因为我有这个家庭礼拜。 Saya bilang saya maaf saya nggak tahu. 我说对不起，我不知道。 Tapi saya tahu ada anak-anak Tuhan yang seperti itu. 但是我知道有一些上帝的儿女就是这个样子。 Hari Jumat jam 9 praktek dia tutup padahal pasien untuk dia tuh banyak. 礼拜5 9点钟他就要关门了，其实还有很多病人在等着。 Karena dia tahu tanggung jawab dia akan anak-anak dan cucu dia. 因为他知道他的责任，他还有对他的孩子、对他的家庭的责任。 Ini sesuai dengan Yesus harapkan. 这是根据耶稣的教导。 Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman ini. 愿主赐福我们大家。 Kita bisa mulai mendoakan anggota keluarga kita. 我们可以开始为我们的家人祷告。 Kita mulai memulihkan hubungan, kita boleh mengaku dosa, minta maaf supaya waktu ini kita bisa optimalkan. 我们可以求我们家人的原谅，并且修复和他们的关系。 Kita mulai janjian dengan anak-anak cucu. Kungkung mau datang 3 bulan sekali, misalnya begitu. 我们可以告诉我们的子孙，
公公3个月1次要来见你们， Kita ingin berdoa bersama. 我们要和他们一起祷告。 Dan di situ kita akan melihat bagaimana kuasa dan kasih Tuhan nampak sekali dalam keluarga. 我们就可以看见上帝的能力在我们的家庭里显现出来。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Terima kasih firman-Mu Bapa. 天父，感谢你的话语， Biarlah kami bukan saja mengerti dan memahami, 让我们不单单是明白而已， tapi kami mempraktekkan dan menghidupkan firman ini dalam perilaku kami. 但是我们愿意实行，并且活出你的话语， Sehingga kami mengerti dan mengalami betapa dahsyatnya kuasa daripada firman. 使我们可以经历到你话语莫大的能力。 Berkati kami semua yang telah hadir setia beribadah siang ini. 愿主赐福每一个忠心来敬拜主的人。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Firman Tuhan telah disampaikan. Untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita menyanyikan pujian. Padaku ada sahabat. Sebelum kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dan berdoa syafaat, kita akan menyaksikan warta sinode melalui video ini. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mewakili sinode menyampaikan pesan, yaitu bersyukur kepada Tuhan karena atas kasih dan rahmat-Nya, maka rapat kerja nasional yang pertama sinode telah berlangsung dengan baik, yang dilaksanakan pada tanggal 29 sampai 30 bulan April di Geraha Gepemri, Jakarta. Di dalam Rakernas itu telah ditetapkan beberapa keputusan, yaitu yang pertama menetapkan visi misi Sinode periode 2024-2029. Yang kedua, menetapkan penjabaran tugas
bagi seluruh departemen dan bidang. Dan yang ketiga, menetapkan program-program seluruh departemen dan bidang. Dan yang keempat, menetapkan tim pemandirian jemaat, khususnya bakal jemaat yang berada di bawah naungan sinode. Dan yang kelima, menetapkan tim ad hoc untuk merevisi aturan pensiun hamba Tuhan. Ketetapan ini akan disampaikan secara tertulis kepada seluruh jemaat GPMBRI di seluruh Indonesia. Demikian pesan ini, kami berharap kiranya kita tetap teguh di dalam Tuhan, bersemangat dan berkomitmen di dalam memberitakan Injil. Demikian pesan ini. Mari kita bangkit berdiri. Nanti di akhir doa syafaat kita akan bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan masih terus memelihara, menjaga, menyediakan, menghiburkan, bahkan memberikan hikmat bijaksana di dalam kami melewati hari-hari kami yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan pergumulan. Tetapi Engkau Allah yang selalu hadir, menopang dan menguatkan kami. Bapak, kami bersyukur untuk Sinode GPMBRI yang telah menyelesaikan sidang raya dan juga telah menyelesaikan Rakernas yang pertama beberapa waktu yang lalu. Kami berdoa biarlah hasil daripada Rakernas dapat dijalankan dengan baik. Kami berdoa buat pengurus-pengurus sinode yang baru, baik itu pengurus harian, pengurus lengkap, bahkan juga pengurus-pengurus di departemen-departemen. Kami menyerahkan biarlah kami boleh sehati bersama-sama. Kami boleh sepikir untuk melaksanakan visi misi yang sudah ditetapkan untuk berjalan bersama-sama demi perkembangan gereja Tuhan melalui sinode di seluruh Indonesia. Hari ini adalah minggu yang kelima di mana hamba-hamba Tuhan bertukar sinode, bertukar mimbar untuk berkhotbah di gereja-gereja. Kami berdoa bersyukur untuk hari ini hamba-Mu Pendeta Nikanor menyampaikan khotbah di gereja kami. Kami terus menyerahkan hamba-Mu ini dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan berkati, baik dalam pelayanan secara khusus di GPMBRI Kelapa Gading sebagai gembala sidang, bahkan sebagai pelaksana harian di sinode, dan juga dalam pelayanan-pelayanan yang lain. Tuhan berikan kekuatan, berikan semangat kepada hamba-Mu. Kami juga berdoa buat Pendeta Hardi yang sedang berkhotbah di GPMBRI Kelapa Gading, juga Pendeta Heris di GPMBRI Tanjung Priuk, bahkan juga hamba-hamba Tuhan yang lain yang juga berkhotbah tukar mimbar. Tuhan berkati mereka, Tuhan pakai mereka, sehingga melalui pelayanan ini setiap jemaat yang ada dikuatkan, diteguhkan, diperbarui, bahkan terus bertekad untuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid Kristus yang setia, yang taat, dan yang mengasihi Tuhan. Bapak, kami menyadari kami tak luput dari kelemahan, kami sakit, kami bergumul dengan berbagai kegiatan.
Kiranya pertolongan Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami. Berdoa buat mereka yang sedang lemah tubuh. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan kuatkan, bahkan Tuhan sembuhkan. Mereka sedang berduka, yang membutuhkan penghiburan. Biarlah penghiburan yang sejati, yang dari Tuhan, Tuhan berikan kepada mereka. Yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang bergumul dengan masa depan. Kebutuhan ekonomi yang semakin sulit mungkin. Bapak, kami berdoa biarlah harapan kami hanyalah dari Tuhan. Berikanlah kemampuan, kerendahan hati, dan bijaksana agar apa yang mau kami rencanakan ke depan sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di bumi ini untuk mengelola bumi ini melalui pekerjaan yang Kau berikan kepada kami dapat mengerjakannya dengan baik. Kami juga berdoa buat negara kami Indonesia yang tidak lama lagi akan melakukan pilkada di berbagai daerah. Bapak, biarlah Engkau yang terus campur tangan, Engkau yang mengontrol sehingga apa yang akan dilakukan dalam beberapa waktu ke depan dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin di daerah yang punya hati memimpin dengan benar, memimpin dengan baik, dan tahu apa yang dilakukan, yaitu untuk membawa kesejahteraan, kehidupan yang lebih baik bagi setiap rakyat di mana mereka ditempatkan menjadi pemimpin. Kami serahkan Indonesia ke depannya ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga dengan jemaat GPMRI yang ada di seluruh Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan sekali lagi setiap kami yang hadir. Biarlah ketika kami pulang ke rumah dengan membawa sukacita dan kekuatan baru yang dari Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami mengakhiri dengan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk. Tuhan senantiasa memimpin jalan hidup kita, umat kesayangannya dalam segala hal. Kita akan menjalankan persembahan dengan pujian Tuhan yang pimpin jalan. Namanya
Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur untuk semua berkat kemurahan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, tidak ada satu hari pun yang kami lalui tanpa kebaikan-Mu menyertai kami dari pagi sampai malam, hari demi hari ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami ya Tuhan, Engkau selalu menemani kami. Tuhan, kami berucap syukur karena kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami juga membawa persembahan ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya Tuhan, menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan juga Tuhan, kami mau mempersembahkan lebih baik lagi waktu kami, hidup kami untuk melayani Engkau. Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa syukur ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah yang kekal, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang berkelimpahan, pimpinan, penyertaan, penghiburan dan kekuatan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Ada beberapa warta yang saya akan sampaikan kepada kita. Hari ini adalah minggu kelima. Biasanya GPMRI itu mengatur pertukaran mimbar sinode. Jadi hari ini yang melayani di gereja kita adalah Pendeta Nikanor Nangaro. Beliau adalah Gembala Sidang GPMRI Kelapa Gading dan juga sekaligus Ketua Pelaksana Sinode. Kita berterima kasih kepada Pendeta Nikanor yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian pada hari ini. Yang kedua, berita duka, telah kembali ke rumah Bapa di surga, Saudara Arjamin Urip. Yaitu almarhum adalah sepupu dari Diakon Livi Sadikin, ya telah meninggal pada hari Senin yang lalu tanggal 24 Juni dan telah dikremasi pada hari Kamis 27 Juni di krematorium Dadap. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga yang hari ini ada istrinya hadir di sini. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga. Lalu yang kedua, masih berita duka cita, yaitu telah kembali kepada penciptanya, yaitu Saudari Suryati Hie, kakak dari Saudari Lindawati Hie. Saudari Lindawati ini adalah guru sekolah minggu di Pelita, panggilannya itu Aping, ya biasanya Aping. Ya, saat ini disemayamkan di rumah duka Grand Heaven lantai 10 di ruang 10 dan akan dikremasikan pada hari Selasa tanggal 2 Juli. Ya, segenap jemaat GPMRI Kemurnian turut berduka cita bagi keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan dan kekuatan. Yang berikutnya adalah minggu ini kita akan pada hari Jumat, yaitu ada dua persekutuan. Yang pertama adalah pagi jam 10 tanggal 5 Juli, yaitu persekutuan Simeon Hana.
Jadi mengundang jemaat yang usia 55 tahun ke atas untuk bersama-sama mengikuti persekutuan pada hari itu, pada hari Jumat jam 10 dengan tema berbahagialah orang yang percaya pada Tuhan Yesus dengan pembicara Guru Injil Matilda. Dan yang malamnya yaitu persekutuan pria Sunodia. Juga mengundang para pria untuk bersama-sama kita pada hari itu akan membahas tentang situasi politik dan ekonomi pasca pemilu. Nah, kita nggak tahu bagaimana yang terjadi, tapi kita mau mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh pembicara kita yaitu Kevin Wijaya, dan paling tidak bagaimana kita bisa mengantisipasi situasi yang ada pasca pergantian pengurus yang baru ini. Jadi mengundang rekan-rekan pria untuk bisa hadir di lantai 3 WJL dan akan diawali dengan makan malam bersama. Setelah itu baru kita akan memulai persekutuan kita. Yang berikutnya adalah pada hari Rabu tanggal 3 Juli itu di dalam persekutuan doa akan diadakan persekutuan doa khusus yaitu penyerahan pelayanan bulan Juli sampai Desember. Mengundang semua jemaat, ya anggota majelis, ya pengurus bidang, kemudian juga pengurus komisi, seluruh pelayan ibadah untuk sama-sama hadir. Berdoa bersama untuk kita sehati mendoakan program-program yang akan dilakukan 4 bulan ke depan. Yaitu bulan Juli sampai bulan Desember. Jam 7 malam tanggal 3 Juli. Yang berikutnya, minggu depan juga kita akan kembali beribadah. Hari itu pembicaranya adalah Pendeta Dani Christopher dengan tema Yesus Sang Guru Agung. Kita bersama-sama akan kembali belajar Yesus Sang Guru Agung. Dengan pertanyaan refleksi, mengapa kita tidak suka jika dianggap dan diperlakukan sebagai orang rendahan? Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk minggu depan kita beribadah bersama-sama. Hari ini kita akan menyambut orang yang saudara-saudara yang pertama kali hadir dalam ibadah di GPM di Kemurnian. Saya sebutkan namanya, nanti saya akan bangkit berdiri ya, yaitu Leo dan Kelly. Ya, silakan berdiri. Ya, selamat datang kepada Bapak Leo dan Kelly. Kami menyambut dengan sukacita dan minggu depan bisa kembali beribadah bersama-sama dengan kita. Bapak Leo dan Kelly ini adalah teman daripada Pak Heri Kurniawan. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah selesai dan silakan doa teduh. Tuhan berkati.